warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biyassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilayhi amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita lagi sekali untuk kita duduk dalam suasana ketaatan, kita berada di dalam Raudhah min Riyadhil Jannah dengan sebab majlis zikrullah. Ini satu perkara yang mesti kita kena seringkali wujudkan kesedaran, penghayatan bahawasanya di awal-awal hari kita ni, yakni maghrib ni awal hari bagi orang Islam. Maghrib nampak cerita dia malam. Kadang-kadang kita kat situ saja kadang-kadang dah terleka, terlupa susunan hari sebenarnya bermula bila. Susunan hari kita bermula maghrib. Malam tu ada permulaan. Jadi kalau permulaan itu mestilah sepatutnya bermula dengan penuh persiapan, penghayatan. Kita nak bermula di mana? Sebab permulaan ini penting. Dia memberi kesan kepada pengakhiran permulaan. Walaupun pengakhiran itu nanti yang dikira nanti berakhir dengan bagaimana husnul khatimah atau sebaliknya wasu'ul khatimah, na'udzubillah min zalik. Namun di situ mesti ia bermula, mesti cerita tentang permulaan. Kalau Allah nak bagi dia itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka pasti diberikan permulaan kembali dengan baik, bermula kembali dengan baik. Jadi bermula itu penting, permulaan itu penting. Kalau kita rujuk pula pada perbahasan sesuatu perkara yang kita kaitkan dengan pekerjaan, kita datang permulaan, mula-mula masuk kerja, mula-mula saja dah slack dah, mula-mula saja dah lambat. Bayangkan 30 tahun kerja, 30 tahun, mula-mula semua lambat. Permulaan kerja pun dah lambat, tapi setiap kali datang kerja semua lambat. Bermula pun dah gagal lah, merah dia semua. Dia macam mana ni? You tak serius. Walaupun lepas tu dia boleh cover balik, tapi dari segi kedatangan tender tu merah tu mula. Jadi tak cantik. Jadi mula tu penting. Macam kita hari ni alhamdulillah, bila kita renung bahawa maghrib itu permulaan hari kita, hidup kita, pastilah kita nak tunjukkan kita ni bermula dengan keutamaan apa. Apa yang kita nak utamakan. Nah, di situ alhamdulillah dengan petunjuk Allah SWT, dengan inayahnya, Allah menggerakkan kita, permudahkan kita untuk bermula dengan menyahut panggilan Allah, seruan Allah dengan maghrib, berjemaah di mana azan dilaungkan. Kemudian kita pula duduk di dalam majlis ilmu.
itu raudhah. Bukankah kita hari ini kalau dikumpulkan semua amalan kita itu memang tak ada kelainan tempatnya. Kita berharapkan syurga Allah. Kita beramal itu bukan untuk syurga, untuk Allah, tapi habuannya Allah kata itu syurga. Dan surah Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kabarkan berita gembira bagi orang beriman dan beramal saleh, bagi mereka syurga yang mengalir sungai di bawahnya. Kan syurga tu. Jadi kalau kita faham penghayatan kita hari ini, memang kita nak balik ke alam yang kekal abadi, alam akhirat. Di sana ada perbincangan syurga dan neraka yang menjadi indikator kepada iman kita. Maka di situ kalau kita dapat bermula untuk duduk di dalam taman syurga, nah itu satu kejayaan yang besar. Bukan sebab nak mengisi masa lapang, nak menunjukkan keutamaan dan lalu kita nak lapangkan masa kita. Nah, di sini ada hadis kursi yang mana Allah SWT suruh, ya abana Adam, kata dalam hadis kursi riwayat Tirmizi, Allah suruh, wahai anak Adam, luangkan waktumu beribadah kepadaku. Walhal Allah boleh je letakkan dengan satu, orang kata apa, mandatory kan. Tapi Allah bagi manusia ni ada pilihan. Tapi bila ada pilihan bukan suruh memilih-milih. Hari ni malas, rasa macam malas. Walau pilihan itu untuk membezakan baik dan buruk. Lalu dalam pilihan itu yang mana suruhan? Kita ada dua pilihan. Memang ada dapat pilihan baik buruk. Tapi yang disuruh yang mana? Yang baik. Nah, macam itu hadis ini. Yaqulullah ta'ala ya abna Adam tafarraq li'ibadati abla sadrak ghina wa asudda faqra. Wa illam taf'al malatu sadrak syughlan wa lam asudda faqra. Allah Ta'ala berfirman, hai anak cucu Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Luangkan waktu. Kalau kita nampak itu satu keutamaan, dengan amal yang kita faham, dengan fikiran yang waras, kesedaran yang kita tanam dan bangunkan di mula hari ini, permulaan hidup ni, permulaan hari kita ni, aku nak tunjukkan supaya Allah lihat, supaya Allah melihat kita menunjukkan kesungguhan bahawa mula-mula hari kita, hidup kita ni, kita nak lapangkan masa kita untuk tunjuk ke Allah, ya Allah, aku nak syurga, aku nak masuk syurga. Cara mana nak masuk syurga? Beramal banyak-banyak, jemaah sekalian? Belum tentu. Tetapi cara yang terbaik, orang yang bijak, jangan cari mana amalan yang dipermudahkan untuk ke syurga. Setakat hari ini majlis ilmu, yang mana di situ pasti kata Nabi SAW, barang siapa yang menempuh jalan menuju ke majlis ilmu, Allah permudahkan jalan dia ke syurga. Mana dia beramal dengan ilmu tu? Kalau dia letakkan satu kefahaman dia begitu, atau dia menyangka tak apalah, syurga ni dengan amalan aku jalan dengan amalan dia, atau dia kata tak apalah, Allah mesti kesian dengan aku, tapi benda yang Allah permudahkan tak mau ambil. Nak Allah sayang kita, antara amalan yang paling Allah cintai itu solat awal waktu. Itu tidak ada rebutnya. Kemudian tahu dah syurga tu susah. Bukan senang Ustaz nak mujahadah ni. Ya kalau dah susah, datang majlis ilmu. Sebab apa? Di situ Allah permudahkan jalan masuk syurga. Ya tak, ya juga ya Ustaz. Tapi susah juga Ustaz. Payah, dua-dua susah. Macam mana? Kalau bincang tentang syurga kan semua kata susah, payah, susah, macam-macam. Memang ada hadis pun yang mana syurga itu dikelilingi oleh perkara yang nafsu tak suka. Sampai malaikat kata bakal macam inilah keliling syurga, ramai tak masuk. Malaikat tak bercakap begitu. Walhal dalam syurga tu indah, semua nak masuk. Tapi kalau tengok keliling syurga, ujian, cabaran yang Allah bagi, malaikat katakan macam inilah luarannya, ramai tak masuk, susah.
Syurga susah memang sekalian. Kalau dalam perbahasan hakikat kehidupan ni, kita cuba meluruskan pemikiran. Fikrah ni penting. Berfikir, pikiran ni ada satu perkara akalnya Allah bagi yang membezakan kita dengan malaikat. Wa imma jin, wa imma binatang yang lain. Jin, kadang jin itu ketuanya iblis walaupun ada akal, tapi tergelincir dia, tak boleh nak fikir. Jadi memang berfikir ni nombor satu memang akal, dan di situ ada tanggungjawab pada akal itu adalah ilmu. Kemudian baru amal. Taklif dia panggil kan. Jadi bertanggungjawabkan, syaratnya akal, berakal untuk beramal, tapi sebelum beramal berilmu. Jadi ilmu ni kerja akal, tuntutan. Maka akal ni apa? Yatafakkarun, kena berfikir supaya ibadah yang sama tetapi rasanya semakin berbeza. Datang majlis ilmu sama, tuan-tuan. Benda yang sama kita buat, solat perkara yang sama. Kalau anak-anak kita tu, kalau dia buat solat, sama dengan kita. Boleh perbuatan dia itu boleh sama, tiru dengan perbuatan kita. Tapi yang pasti berbeza. Rasa dia datang. Mungkin anak-anak rasa bosan. Alah, nak main lah. Kalau anak saya dulu lah, mula-mula nak train dia ikut saya pergi masjid, pergi tarawih. Dia dah okey, Alhamdulillah, Allah bantu. Mula tu diri tu, baru rakaat kedua menyengit diri. Tapi lepas habis solat, cerah betul. Kenapa? Semangat kita. Nampak? Time solat dia malas, time main dia kuat. Sebab apa? Rasa dia tak ke situ. Kita takkan nak main pula kan dia. Kita pula malas nak main, tapi beribadat kita semangat. Kita dah berubah kat situ. Time kanak-kanak bermain dia kuat, beramal, beribadat dia malas. Walhal bukan dia penat pun. Dia tak penat, tapi dia malas. Dia rasa macam ada apa? Lagi seronok dia berlari dan tak berhenti. Daripada kita suruh dia berhenti sekejap dia solat. Tak boleh tahan kan? Lebih baik dia berlari 30 minit tak berhenti. Itu lebih rajin daripada dia diri 5 minit tak sampai diri. Itu menyengit badan, mengantuk dia. Berbeza sudut rasa. Sebab apa? Sebab mereka mungkin berakal tapi belum cukup sempurna dalam berfikir. Yang sudah mengharungi lautan kehidupan, ombak badainya, sepak terajang kehidupan, itu jam baru tahu, ya Rabb. Time tu dia beramal lain lah. Dan nak mula lagi dia berfikir, ya Allah, macam mana lah hidup ni ya Allah. Lagi dia berfikir, lagi dia sedar amalan yang sama tetapi martabat mula berbeza. Mungkin nampak perbuatan sama tapi darjatnya berbeza. Kerana apa? Kali ini dia datang dengan lebih menghayati. Maka makin lama makin penghayatan makin tinggi. Sebab apa? Pemikiran kita yang dipandu arah oleh jiwanya menyedari akan tentang hakikat sebuah perkara tersebut, terutama dalam bab kehidupan. Jadi sedang yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ kita melihat dalam perbahasan ini, kita dalam bab tadi kita mulakan mukadimah, dan ini seringkali saya ulang di saya dan jemaah sekalian, agar jangan kita sampai tersilap dalam menyusun waktu hari kita. Kita tersilap susun, kita mengikut siang malam, bukan mengikut waktu solat. Waktu kita sebenarnya mengikut waktu solat. Waktu kehidupan kita mengikut waktu solat, timetable solat. Jadi maghrib itu adalah waktu pertama kita. Malam ni bermula hari ni. Kalau kiraan tarikh hijri pun bermula. Gelincir matahari masuk je. Maghrib bermula hari baru. Bila hari baru, di situ kena letakkan prioriti, keutamaan, supaya ia menjadi dalil, menjadi bukti kita nak utamakan apa di awal hari kita. Adapun subuh, ya juga. Sebab apa? Kita tidur, mati dan bangun bangkit. Tetapi kiraan pada waktu
maghrib. Dan kalau kita tengok ibrahnya jemaah sekalian, asar itu adalah waktu yang terakhir berikutnya. Susunan waktu asar itu akhir, maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar. Kiraan dia begitu. Kalau nak kira daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Di sini rahsia solat wusta ini dirahsiakan. Yang mana tengah maksudnya? Cuba lihat. Maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar. Yang tengah jadi subuh. Bila kira daripada subuh balik, boleh jadi juga subuh. Sebab subuh ni permulaan untuk kita tidur bangun. Kita ambil subuh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Yang tengah yang mana? Asar. Apa persamaan asar dengan subuh? Agak-agak. Contoh. Perubahan waktu. Subuh daripada malam nak ke siang. Asar daripada siang nak ke malam. Tapi di sini ada satu pengajaran yang perlu kita perhatikan. Kalau subuh, ada hadis khusus juga tentang waktu subuh yang malaikat tengok. Tapi asar ada surah dalam Al-Quran yang mana Allah bersumpah demi asar atau demi masa. Tapi masa merujuk pada asar. Kalau kata kita letak asar tengah, ini ada perbahasan tentang hakikat kehidupan ni, mas. Cara kita nak menyingkapi kehidupan yang sebenar. Kita masuk dalam bab kaedah menyingkapi, menilai kehidupan yang sebenar. Maka kita mulakan sebenar hidup kita ke waktu solat. Itu yang pertama lah, nak ringkas mudah. Bukan waktu jam kita ni. Yang ini nombor ya. Apa lagi waktu, kalau tengok bukan waktu ni dah. Kalau ikutkan waktu kita apa? Waktu umur pula. Ada kira kat situ pula. Kita tak lama dah katanya. Macam tu pula. Tapi kalau kita nak kira susunan timetable kita, solat. Asar mas sekalian. Kalau diambil lah maghrib sekarang, isyak. Kalau diambil kira daripada maghrib, isyak, subuh tengah. Kalau ada ambil subuh, zuhur, asar. Sebab di situ ada solat wusta. Tapi dirahsiakan mas sekalian. Boleh jadi dua-dua, boleh jadi. Kalau kita ambil yang asar ni, demi masa. Demi masa. Demi masa ni bahas dua perbahasan. Pertama, masa kalau kita lihat, kalau diambil waktu asar ni jadi tengah-tengah. Tengah-tengah ni apa? Bila kata tengah-tengah subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, di antara pertengahan ni, sama ada kita jadi golongan yang beruntung atau yang rugi. Sebab apa di situ ada demi masa sesungguhnya semua manusia itu rugi. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Dan waktu itu kalau kita tengok pula ada orang kata apa tengah-tengah ni jadi timbangan. Ini ibrah je mas sekalian. Ini boleh dikaji lah. Ini cara kita menilai, mentafsir. Kita cuba mengambil tentang syariat agama, kemudian kita kupas kehidupan. Kita cuba ambil pendekatan itu. Ini dipanggil dalam bab perbahasan kita soft, siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Kita ambil siddiq. Siddiq ini apa? Membongkar kebenaran. Sifat Nabi, jujur, benar. Yang benar ini kita cuba kupas dalam hidup kita. Baik. Kalau kita lihat pada asar ni, di sini pertama dia jadi tengah-tengah ibarat neraca. Boleh jadi jatuh ke kanan atau ke kiri. Macam itulah ibaratnya. Jatuh itu sama ada golongan yamin, orang kanan beruntung, atau jatuh tu ke kiri, orang uzbillah. Simak golongan yang menimba buku amat tak kaki. Maka di sini kalau disusun pula pada kedudukan asar yang ke waktu yang terakhir, dikira pada permulaan sebagai contoh sekarang maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar. Asar ni yang terakhir ibarat amalan perbuatan kita ni dah malam dah, dah ujung dah malam, memang perubahan hari.
walaupun bukan hari terakhir kita, dikait pula dengan maghrib bermula, nak bagi tahu bila asar ni masuk. Hati-hati waktu ni ramai yang leka. Galik dia perubahan tu, hati-hati. Ramai yang akan jadi penat, leka, letih. Dia nak pergi ke hari baru ni. Dia tidak buat preparation. Bimbang-bimbang sepanjang hari dia itu daripada subuh sehingga nak ke asar maghrib. Sebab ini orang yang rugi. Kecuali Allah bagi reminder tentang hati-hati. Semua ni boleh jadi rugi. Kecuali orang beriman. Bila orang beriman, saranan orang beriman itu, kita pun kata, kita ni beriman. Okay. Beriman, buktikan. Allah kata, iman ni mesti ada bukti. Dengan contoh, syahadatain. Lepas syahadat. Tapi di sini dikaitkan dengan solat, mas sekalian. Buktikan kalau perbuatan yang kita lakukan seharian itu daripada subuh bawa ke asar nak ke maghrib itu kerana iman. Pastikan maghribmu di masjid. Bukan masjid kat rumah. Kesimpulan di masjid. Sekarang masjid dah senang dah nak cari. Kenapa di masjid? Kerana di situ ada saranan orang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Ilal akhir ayat. Sebab itu Nabi SAW meletakkan masjid ini sebagai indikator kebangkitan umat. Nabi sendiri buat rumah dekat masjid sebelah. Sekarang rumah Nabi masjid. Nak kira. Kalaulah mulut kita kata, kita buat ni kerana Allah, Allah suruh. Okay. Lelaki akan berbondong-bondong ke masjid, perempuan akan berbondong-bondong pulang ke rumah masing-masing. Kerana rumah bagi perempuan, masjid bagi perempuan itu adalah rumahnya. Masjid kita orang lelaki, kita sini. Di situ ada syariat. Kedua-dua tempat ini disyariatkan masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Kalau bermula dengan kanan, itu sunnah. Tapi bila kata masuk kaki kanan, itu ada syariatnya. Masuk rumah kita kaki kanan. Kenapa tak kaki kiri, tuan-tuan? Kenapa ada syariat masuk rumah kaki kanan? Ianya menggambarkan juga alternatif. Sebab itu antara juga bab solat rawatib sebagai contoh, buka dalam bab Syamil Muhammadiyah, itu Nabi antara sebab rumah dekat dengan masjid kerana Nabi solat maktubah fardunya di masjid, sunat di rumah. Itu yang terbaik. Afdalnya begitu. Sebab terdekat. Tengok nak azan sikit. Dah ni. Kalau distance jalan 5 minit, okay, sempatlah. Kita qoblah, kita bagi 10 minit atau 15 minit. Sebab itu kalau di makal mukarramah, qobliyah hanya 20 minit, setengah jam. Sebab orang nak solat kat rumah, lepas tu datang ke masjid. Lama, apa hal lama ni? Cepat-cepatlah komat. Sebenarnya, yang afdalnya solat sunat di rumah. Even habis solat, ba'diyah kita, gegas ke rumah. Mandang-mandang kan kalau ke rumah ni ruyuk, kita solat kat sini lah. Nak selamat. Tapi nak ceritanya jemaah sekalian. Ar-Rijal ini, dia kelang kabut nak balik asar ni, segera ni sepatutnya kelang kabut ni nak pergi masjid. Sepersalinan disiapkan dalam kereta masing-masing. Macam nak pergi gopher, satu set. Dia singgah masjid mana-mana yang dekat. Dia bagaimana dia menganggap kerja tu kena datang awal, kena paskan. Begitulah solat itu pekerjaan. Kalau tak dapat 5 waktu untuk kita ke masjid, ala kulihal, kita ada kerja, kurang-kurang maghrib, isyak, kada hadis, bermalam, berjalan itu dengan pagi, subuh mungkin. Dan di situ ada pembahasan tentang isyak berjemaah, subuh berjemaah. Kalau dapat dua-dua qiyamulai semuanya. Dapat malam saja half. Begitu. Tapi apa yang disampaikan di sini jemaah sekalian? Bagaimana time management kita?
time management kita tuan-tuan boleh buat research sendiri. Saya barulah dalam bidang masjid ni, bidang masjid. Walaupun dibesarkan di Masjid Negeri Shah Alam. 38 tahun ayahanda saya mengajar Quran, tajwid. Ajar 1 sampai ajar 6 tu ke masjid negeri. Kalau saya sekarang ni baru masuk 10 tahun. Tapi kalau saya tengok maghrib ke jemaah sekalian dan nak stay ke isyak tu cukup susah. Cukup susah. Dan bila susah memang saya renung balik, begitulah syurga. Susah. Dan orang lelaki tempat memang kat masjid. Malam ni memang tempat orang lelaki kat masjid. Sepatutnya. Bukan suruh duduk kat masjid je. Tapi malam tu kita berkubur di tempat yang mana padanya itu turunnya rahmat, turun kekuatan, turunnya rezeki, turun macam-macam turun tuan-tuan. Abu-abu rahmatik. Sini lah tempatnya. Dia berkukuh pula duduk dalam, kalau tak nak lah bunyi majlis ilmu kan, setengah orang kata dalam majlis ilmu. Tukarlah perkataan, duduk dalam taman syurga. Kau tak nak masuk syurga ke? Itu ceritanya. Bukan yang menyampaikan satu bab lah. Pelbagai kan, kita nak olah, nak ajar, nak bagi ikut style kita kadang susah juga. Yang penting aku duduk dalam taman syurga. Itu misi kita. Sebab keutamaan hidup, hakikat kehidupan kita, mati nak masuk syurga. Khalas. Titik, habis. Nak mati gimana lagi masalah? Punyalah Allah SWT bagi rahmat kepada Rahman Rahim kepada orang beriman ini, walaupun ada sebesar zarah dia. Sebesar biji sawi lah. Zarah biji sawi. Iman masa juga syurga. Allahu Akbar. Jadi kenapa kita tak nak buatkan satu orang kata apa, hala tuju yang jelas. Orang beriman hidup mati nak ke syurga. Yang penting kau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sepakat. Kalau sunnah wal jamaah itu memang lagi dia beriman syurga. Itu beza dengan Mu'tazilah tu. Dia membuatkan antara dua tempat. Buat dosa besar tu tergantung. Di situ ada perbahasan Qadariyah, Jabariyah tu. Tapi kita sunnah wal jamaah, bagaimana dia beriman, tu tempatnya akhirnya di syurga juga. Jadi bolehlah kita buat satu kesimpulan. Hidup, mati, syurga. Saya tak layak Ustaz ke syurga. Bukan soal layak. Allah yang layakkan. Allah yang layakkan. Tapi dalam Allah layakkan, maka Allah bagi ciri apa dia? Dia ringan untuk beramal. Apa amalan yang ringan dia nak buat? Dia luangkan waktu ni. Ya abana Adam tafarraq li ibadati. Wahai anak cucu Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Apa dia? Datang masjid, duduk dalam taman syurga. Sebab apa duduk taman syurga? Sebab kita nak masuk syurga. Ini ibrahnya ibarat kita pergi showroom ataupun show unit, rumah from starting 1.2 million. Nak beli, hidup mati hidup balik tak boleh beli dia, contoh pula. Tapi dia hari-hari datang showing unit. Tengok, cantik duduk rumah, dia duduk, dia buat setup macam dia dah buat real kan. Datang, tak nak beli ke? Saya bukan nak beli, saya minat lah. Hari-hari datang tengok. Rupanya yang tukang tanya tu developer, owner pula. Nampak macam tuan minat betul. Minat. Siapa design ni? Memang bagus betul, bergeliga betul otak dia. Kawan dia kembang ni. Memang bagus. Ini duduk ni yang elegan ni. Kalau saya dapat tengok pun jadilah. Hari-hari datang. Bos ni kata, dia tak tahu ni developer owner. Dan developer dan owner, design and build. Dia lah arkitek, dia developer, dia lah ni semua dia lah. Minat ke? Ya minat. Sinilah. Nak. Manakah awak ni hari-hari datang, saya bagilah unit ni tak awak. Sebab apa? Sebab awak puji. Hari-hari datang puji saya. Hari-hari datang puji saya. Bagus design ni, tak ada lagi setakat saya pergi ni yang terbaik. Bagus dia ni eject aku ni kan. Tak apa. Last sekali, kunci. Untuk apa ni? Tanda minat awak hari-hari. Ambil. Sebab memang saya nak bagi. Syurga untuk Allah bagi. Milik Allah.
amalan usaha kita. Tunjuk minat. Bukan pasti dapat. Memang tak dapat. Sebab Nabi kata dengan rahmat. Tapi nak rahmat dengan susah payah. Apa susah payah? Tunjuk minat. Minat pun tak tunjuk, macam mana? Oh. Nak ke rumah? Tak payahlah, tak minat saya. Tak payahlah, tak nak sudah. Ramai lagi yang minat beratur. Ramai. Lepas tu Nabi kata, semua umatku masuk syurga. Illa abah. Kecuali yang tak nak. Ada ya Rasul yang tak nak? Ada. Siapa? Yang tak nak ikut sunnah aku. Yang tak nak lagi. Bagi yang nak, dia akan tunjukkan minat dia. Terutamanya, dia akan bagi ruang untuk diri dia, melapangkan masa dia. Sebab tu jemaah sekalian, dalam bab ini, kita melihat, kalau merujuk pada hadis kursi ini, yang pertama sekali, kita sebenarnya dibekalkan masa. Itu nombor satu lah. Dan itulah dikaitkan dengan nyawa. Nyawa diterjemahkan kepada masa. Masa bukan emas dah. Emas boleh beli, jual lagi, turun naik lagi harga. Tapi sebenarnya masa itu nyawa. Sebab apa masa itu nyawa? Sebab kiraan nadi inilah yang membentuk detik, saat, minit, jam, kemudian minggu, hari, minggu. Jadi makna masa itu nyawa. Nyawa itu masa. Once Allah bagi kita hidup, maka berserta kita masa. Maka masa itu adalah satu perkara yang mesti kita berikan perhatian sejajar dengan hadis qudsi Nabi ini, yang mana Allah Ta'ala berfirman, satu suruhan untuk luangkan waktu, bukan tunggu waktu terluang. Sebab kata almarhum Datuk Ismail Kamus kata apa? Dia tak ada masa lapang lah. Dia tak ada istilah masa lapang. Yang ada lapangkan masa. Tu je. Dia tak ada istilah masa lapang memang sekali. Ini Tuan Guru cakap. Masa baik buruk ni dia mengisi dan terisi. Dia tak ada istilah masa kosong. Tak ada. Kosong mesti terisi. Isi dengan apa? Mesti. Tak baik buruk. Hati-hati. Buruk bermaksud apabila ada satu perkara, contoh masa kita anggap tak ada apa-apa, kita biar tanpa amat, lara. Bila lara jadi buruk. Harta, ada harta, biar je tak bergerak. Kita ingat simpan saja dah selamat. Tak. Harta tu kena digerakkan, kena dimanfaatkan, bukan dihentikan. Kalau nak dihentikan, pastikan dalam bentuk wakaf. Kalau nak betul-betul simpan, wakafkan dia. Jangan simpan saja. Simpan saja, tak jadi apa. Sedang bulan jadi bala. Tak ada istilah simpan saja-saja. Kalau nak simpan, dengan purpose. With purpose. Tujuan apa simpan? Untuk apa? Untuk yang jelas. Bukan untuk demi masa depan, nak jamin rezeki. Haru biru akidah dia. Banyak menjamin masa depan, menjamin rezeki, itu Allah, bukan duit. Jadi kalau fikir masa depan, depan mana yang kita nak fikir? Depan bagi orang beriman, akhirat. Kalau memikirkan masa depan dia akan memikirkan pahala untuk dia. Bukan masa depan yang dia tak pasti apa jadi depan. Tak tahu. Orang beriman masa depan dia adalah akhirat. Di depannya akhirat. Tuan-tuan dan sekalian, saya bawa motor. Boleh kata habis masa atas motor malam lah, habis kuliah. Sampai tayar motor tu sebulan dua bulan sekali tukar. 2 bulan sekali tukar. Dia punya power pening pada. Banyak kuat jalan. Make life right. Take line. MW. Take line. Tamsil ni, saya nak bagi contoh tamsil tentang tuan depan dengan masa ni. Kita bawa motor, saya tamsilkan motor ini dunia. Dan memang dunia pun bawa motor. Mata kita pandang depan je mas sekalian. Pandang ke depan, pandang jalan. Tak dibuat orang bawa motor, tengok motor. Kalau buat kerja macam tu, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mesti buat tengok depan.
Kalau dia tengok depan selagi mana dia fokus tengok depan, itu pun jeling dia, jeling tengok meter. Dia tak tengok motor, tengok jalan. Selagi mana dia fokus ke depan, insya-Allah sampai tujuan. Itulah depan kita akhirat. Jangan tengok dunia. Dunia tu bawa saja. Bawa dunia tu dengan berpandukan signboard akhirat. Habis. Nak cerita apa lagi depan kita, masa depan tu? Kalau depan masih nampak dunia, masa kita bukan tengok depan, tengok dunia. Bawa motor tengok motor, tak sampai tak. Bawa kereta tengok kereta. Bawa tengok kereta, tengok bang, tengok kereta lah. Tengok jalan bang, tengok depan. Bawa dunia, ada dunia tengok dunia. Jadi apa ni masalah? Buang masa. Dalam buang masa berbahaya. Bawa dunia, tengoklah ke mana. Nak bawa duit, nak bawa ke mana duit ni? Ada duit, nak bawa ke mana? Di akhirat. Sebab tu dalam perbahasan tempoh hari saya sentuh tentang apa? Mengakhiratkan dunia. Iaitu masa kita ni dia tak bagi pada dua, dunia akhirat tidak. Masa tu kita satukan, mengakhiratkan dunia. Dalam kata kesimpulan, kita ambil tu Mas Kelan itu kita lihat. Kesimpulan dia adalah dunia yang kita ada ni Mas Kelan, dalam perbahasan hakikat kehidupan, dunia bawa mati. Yang tak boleh bawa masuk kubur. Pegang ayat ni tuan-tuan. Masuk kubur tak boleh, bawa mati pasti. Selagi ada kat tangan kita, bawa mati. Apa sebab mati? Semua yang ada Allah tanya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jadi masa kita ni untuk dunia ke akhirat? Akhirat sebenarnya. Di saat dunia kita Allah adakan sekarang, maka masa yang kita luangkan, kita lapangkan, kita luangkan adalah untuk convert dunia kita ni kepada akhirat. 100% sebenarnya. No kompromi. Kalau tidak, kita kena bertanggungjawab yang berat nanti di sana. Wallahu a'lam. Itu berarti setakat ini perbahasan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah beri kita kefahaman bagaimana kita nak meluruskan pengurusan masa dengan memahamkan tentang hakikat kehidupan. Berdasarkan hadis kursi yang kita bacakan tadi, kita satukan semuanya dengan satu arah saja, jadi menuju pada akhirat. InsyaAllah kita akan sambung nanti perjumpaan akan datang dengan hadis yang menyokong juga tentang menjadikan semuanya menjadi satu tumpuan saja, yakni tumpuan semua pada akhirat. Ada perbahasan, kita akan sambung pada perbahasan akan datang. Wallahu alam. Mohon maaf daripada saya kekurangan, terkasar kata itu kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini. Aku qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'usna insana fi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.